Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton video rakaman ini. Saya Abdul Rahim bin Ali dari IPG Kampus Tengku Bainun, Pulau Pinang, dan sahabat saya Latifah binti Ibrahim dari Pejabat Pendidikan Seberang Perayaan Utara Pulau Pinang akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Kepuasan Kerja Hubungan dengan Prestasi Kerja dalam Kalangan Anggota Kumpulan Perkhidmatan. Masalah kajian. Masalah dalam kajian ini ialah dalam mendepani keadaan persekitaran kerja yang semakin menekan, semua organisasi sama ada kerajaan maupun swasta cuba dan ingin melahirkan pekerja yang berkualiti, berkepimpinan dan cekap dalam melaksanakan tugas dalam pelbagai situasi. Dalam arti kata lain, usaha untuk melahirkan pekerja yang boleh dilabelkan sebagai person job fit atau multi skill dan yang mencapai job certification. Justru itu, sektor latihan dalam perkhidmatan dan pembangunan sumber manusia diwujudkan di kementerian-kementerian, di jabatan-jabatan ataupun di organisasi-organisasi adalah berfungsi sebagai untuk membantu mengelola perjalanan perkhidmatan seseorang pekerja. Harus diingat, kepuasan kerja memberi implikasi yang jelas terhadap prestasi kerja seseorang. Menurut Steele dan Porter 1983 menyatakan bahawa kesan kepuasan kerja ke atas pekerja, kesan kepuasan kerja bukan saja ke atas pekerja saja, tetapi juga terhadap majikan dan masyarakat seluruhnya. Pendapat ini disokong oleh Ish Inayatullah, di mana prestasi kerja seorang bergantung kepada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah satu tahap di mana individu itu merasa gembira atau berpuas hati dengan suasana kerja yang sedia ada. Itu menurut Kamlut pada tahun 2013. Berdasarkan masalah-masalah, penyataan masalah yang dibincangkan tadi, bukanlah kesedaran ini, kami sebagai pengkaji ingin mengambil inisiatif untuk membantu IPG Kampus Tengku Bainun meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam kalangan anggota kumpulan perkhidmatan, khususnya di IPG Kampus Tengku Bainun. Dalam dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu pihak yang terlibat seperti unit pengurusan, unit pembangunan latihan dan unit psikologi dan kaunseling melaksanakan program-program atau meneruskan serta menambah baikkan sistem pengurusan yang sedia ada. Kumpulan AKP ini merupakan middle management yang menjadi perantaraan kepada pihak pengurusan dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana bagi menjayakan visi dan misi IPG, khususnya visi dan misi IPG Kampus Tengku Bainun. Tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja dalam kalangan anggota kumpulan perkhidmatan yang berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Bainun, Pulau Pinang. Objektif kajian. Objektif kajian ini adalah seperti berikut. 1. Mengenal pasti tahap kepuasan kerja dalam kalangan anggota kumpulan perkhidmatan di IPG Kampus Tengku Bainun, Pulau Pinang. 2. Mengenal pasti tahap prestasi kerja dalam kalangan
anggota kumpulan perkhidmatan IPG Kampus Tengku Bainun Pulau Pinang. Dan seterusnya yang ketiga, mengenal pasti hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja anggota kumpulan perkhidmatan IPG Kampus Tengku Bainun Pulau Pinang. Persoalan kajian. Persoalan kajian adalah seperti berikut. 1. Apakah tahap kepuasan kerja dalam kalangan anggota kumpulan perkhidmatan di IPG Kampus Tuanku Bainun Pulau Pinang? 2. Apakah tahap prestasi kerja dalam kalangan anggota kumpulan perkhidmatan di IPG Kampus Tuanku Bainun Pulau Pinang? Seterusnya yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja anggota kumpulan perkhidmatan IPG Kampus Tuanku Bainun Pulau Pinang? Batasan kajian. Limitasi kajian. Limitasi pertama dilakukan terhadap sub bidang tugas AKP. Kajian ini hanya melibatkan kumpulan AKP N11 hingga N19 dan N29 hingga N32, S11, S19, W19, W22, W29, C22, J29 dan F29. Limitasi kajian yang kedua pula ialah elemen yang kami khususkan dalam kajian ini adalah bidang tugas dan tanggungjawab kepimpinan, penyelia dan ketua. Seterusnya, limitasi yang ketiga iaitu merujuk kepada ganjaran dan pengiktirafan serta hubungan di tempat kerja yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kepuasan bekerja AKP. Dan sekali, limitasi yang keempat, kajian ini hanya dilakukan bagi melihat kesan sistem rotation yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan terhadap kepuasan dan prestasi pekerja yang terlibat. Reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk bersifat deskriptif dan inferensi, iaitu korelasi melalui Statistical Package Social Science SPPSS versi 19.0, di mana satu set soal sidik disediakan dan telah dijawab oleh koresponden melalui Google Form. Dari segi populasi, hanya melibatkan anggota kumpulan perkhidmatan yang berkhidmat di IPG Kampus Tengku Bainun Pulau Pinang saja. Dan dari segi sampel kajian pula, persimpulan kajian dibuat secara rawak, di mana seramai 54 orang sampel telah dipilih secara rawak. Semua sampel ini bekerja sebagai anggota kumpulan perkhidmatan di IPG Kampus Tengku Bainun yang terdiri daripada kumpulan grade N11 hingga N32, S11, S19, W19, W22, W29, C22, JA29 dan FA29. Mana lokasi kajian ini ialah dilaksanakan di Institut Pendidikan Guru Tuanku Bainun Pulau Pinang. Alat kajian. Satu soal sidik tentang kepuasan bekerja disediakan dalam kajian ini, di mana soal sidik itu mempunyai 6 bahagian, iaitu bahagian A hingga bahagian F. Bahagian A terdiri pada maklumat asas responden. Bahagian B, bidang tugas dan tanggungjawab. Bahagian C, kepimpinan, penyelia atau pengetua, kepimpinan penyelia atau ketua. Bahagian D, ganjaran dan pengiktirafan.
Bahagian E, hubungan di tempat kerja, dan bahagian F, cadangan penambahbaikan. Setiap bahagian, iaitu dari bahagian B hingga bahagian E, menggunakan skala Likert 1 hingga 4, iaitu 1 sangat tidak puas hati, 2 tidak puas hati, 3 puas hati, dan 4 sangat puas hati. Analisis data. Jadual 1 menunjukkan tahap kepuasan kerja dalam kalangan anggota kumpulan perkhidmatan di IPJ Kampus Tunku Bainu Pulau Pinang. Skor 1 hingga 14, 1 hingga 46 rendah, 47 hingga 73 sederhana, 74 hingga 100 tinggi. Jadi berdasarkan jadual di atas, tahap kepuasan kerja dalam kalangan AKP di IPJ Kampus Tunku Bainu didapati mempunyai perbezaan yang agak ketara, di mana 10 orang AKP mempunyai tahap kepuasan kerja yang rendah, 16 orang AKP mengalami kepuasan kerja yang tinggi, dan bagi kumpulan pertengahan yang mempunyai kepuasan kerja yang sederhana adalah yang paling ramai. Melalui analisis ini didapati seramai 28 orang atau 51.9% mempunyai tahap kepuasan secara sederhana. Faktor kepuasan kerja yang tinggi dalam kalangan AKP di IPJ Kampus Tunku Bainu adalah ketara. Kebanyakan AKP ini telah lama bekerja di IPJ Kampus Tunku Bainu. Menurut data, kebanyakan AKP telah bekerja lebih dari 5 tahun di IPJ Kampus Tunku Bainu, dan antaranya juga telah mencapai 10 tahun perkhidmatan di IPJ Kampus Tunku Bainu. Selain itu, perubahan unit ataupun jabatan tempat bekerja secara selari yang dilaksanakan setiap 3 tahun turut memberi peluang kepada seseorang pekerja untuk lebih merasai kepuasan dalam bekerja. AKP berupaya untuk melaksanakan pelbagai kerja dalam bidang yang berbeza mengikut jabatan atau unit yang terbabit. Jadual 2 menunjukkan tahap prestasi kerja dalam kalangan anggota kumpulan perkhidmatan di IPJ Kampus Tunku Bainu Pulau Pinang. Seperti tahap kepuasan kerja, tahap prestasi kerja juga mencatat perbezaan nilai dan jumlah yang ketara, di mana selama 12 orang AKP mempunyai tahap prestasi kerja yang rendah, 28 orang mempunyai tahap prestasi kerja yang sederhana, dan 14 orang AKP mengalami prestasi kerja yang tinggi. Tahap prestasi kerja yang diperolehi ini boleh dikaitkan dengan tahap kepuasan kerja. Pekerja yang mengalami kepuasan kerja akan menghasilkan atau menunjukkan prestasi kerja yang terbaik. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadual 3 ini menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Berdasarkan jadual 3 ini didapati jumlah kaki tangan lelaki yang terbabit dalam kajian ini adalah 16, dan manakala kaki tangan perempuan adalah 38 orang. Di mana anggaran nisbah antara pekerja lelaki dan perempuan di IPJ Kampus Tunku Bainu adalah 1:2, di mana 1 mewakili pekerja lelaki dan 2 mewakili pekerja wanita. Seterusnya jadual 4, iaitu taburan responden mengikut umur. Berdasarkan
jadual ini kita dapati empat orang responden berumur antara 21 hingga 30 tahun, 32 orang responden berumur antara 31 hingga 40 dan 9 orang responden berumur antara 41 hingga 50. Dan akhir sekali 9 orang responden terdiri daripada yang berumur 51 hingga 60 tahun. Jadual 5 menunjukkan taburan responden mengikut tempoh perkhidmatan. Dari segi tempoh pengetahuan pula, kebanyakan responden telah berkhidmat di IPG Tengku Bainun dalam lingkungan 5 hingga 10 tahun, iaitu seramai 29 orang, dan seramai 11 orang AKP telah berkhidmat lebih dari 10 tahun, iaitu 20.4%. Jadi tempoh pengetahuan ini secara tidak langsung membantu meningkatkan tahap kepuasan pekerja dalam kalangan AKP. Jadual 6, keputusan korelasi antara kepuasan pekerja dengan prestasi kerja dalam kalangan AKP di IPG Kampus Tengku Bainun. Berdasarkan keputusan analisis ini, didapati nilai kebarangkalian ini didapati lebih kecil dari aras keyakinan. Dengan ini menunjukkan bahawa kepuasan kerja mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan prestasi kerja. Keputusan kajian yang diperoleh ini secara tidak langsung telah menunjukkan dapatan kajian yang dilakukan oleh penguji-penguji terdahulu. Menurut Ina Kronberg 2003, kepuasan kerja mempunyai hubungan yang positif dengan prestasi kerja. Pengkaji menyatakan bahawa seseorang pekerja itu mengalami kepuasan dalam kerja yang dilakukannya, maka tingkah laku yang ditunjukkannya adalah selari dengan kepuasan kerja, iaitu tingkah laku yang baik. Pengkaji juga turut menambah, jika kepuasan kerja seorang pekerja itu menurun, maka prestasi kerjanya juga akan menurun. Menurut Ishaq Matsyah 2004, menyatakan bahawa kepuasan kerja berfungsi sebagai penyebab kepada terbentuknya pemboleh ubah atau tingkah laku yang lain seperti motivasi kerja, komitmen terhadap kerja dan prestasi kerja. Jadi di sini rotation system yang telah dilaksanakan di IPG Tengku Bainun berupaya membantu meningkatkan prestasi dan kepuasan kerja seseorang individu. Pada masa yang sama, sistem ini, iaitu sistem rotation system, juga dapat melatih dan melahirkan seorang pekerja yang multi-skill, di mana kebanyakan penggunaan sistem ini adalah kebaikan penggunaan sistem ini adalah dapat mengelakkan monopoli dan salah guna kuasa dalam kalangan AKP. Bagi kajian masa hadapan yang boleh dilakukan oleh pengkaji lain, dicadangkan pemfokusan berkaitan hubungan antara monopoli dan salah guna kuasa dengan sistem rotation system. Kesimpulan, kepuasan kerja merupakan salah satu aspek yang penting dan perlu sentiasa dititik beratkan oleh semua pihak yang terbabit. Hal ini melalui kepuasan kerja. Oleh kerana ini, melalui kepuasan kerja, pihak organisasi akan berupaya untuk menilai pelbagai aspek dalam pengurusan organisasi terbabit dan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam usaha membantu meningkatkan prestasi dan seterusnya produktiviti organisasi terbabit. Sumber tenaga kerja juga dapat dioptimumkan. Penggunaan hasil dari penilaian terhadap kepuasan kerja seseorang pekerja ini. Prestasi kerja yang dipamerkan oleh pekerja umumnya dan AKP IPG Kampus Tengku Bainun
khususnya dilihat sebagai refleksi terhadap kepuasan kerja yang dimiliki. Hubungan yang wujud antara kepuasan kerja dan prestasi kerja boleh memberi impak yang positif kepada organisasi, terutamanya dari segi produktiviti organisasi. Menurut Handoko 2001, menyatakan bahawa hubungan antara kepuasan kerja dan prestasi kerja adalah suatu sistem yang berlanjutan. Prestasi kerja yang baik akan mengakibatkan penghargaan yang lebih tinggi terhadap kerja yang dilakukan. Pekerja akan lebih menghargai kerja dan jawatannya di organisasi, sekaligus dapat mengurangkan kadar pusing ganti kerja, seterusnya menyumbang kepada peningkatan produktiviti organisasi. Sekian, terima kasih. Inilah hasil pembentangan hasil pada kajian yang telah saya dan sahabat saya lakukan.